Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu hari ini, dalam kemahiran mencuci kenderaan, dalam tajuk yang sama, pengurusan, kita nak menyelami, tajuk sipan kira-kira. Kita akan sambung pada pelajaran yang semalam. Pada hari ini kita nak mengenal maksud aset, Kita nak mengenal maksud aset, liability, ikuti pemilik asing dan belanja. Kamu akan mengenal dulu, Alright, apa yang dimaksudkan dengan aset? Apa yang dimaksudkan dengan aset? Aset inilah harta yang dimiliki oleh perniagaan. Harta yang kita ada. Apa yang kita ada? Aset ni kamu kena tahu dia terbahagi kepada dua. Aset bukan semasa. Maknanya tetap lah. Aset tetap kita. Aset ni adalah tahan lama dan digunakan berulang kali dalam jangka hayat lebih daripada 1 tahun. Digunakan untuk membantu menjalankan perniagaan, bukan untuk dijual. Contoh, kalau bengkel mencuci kenderaan kita perlukan perabot. Betul ni. Perabot. Contohnya sofa, tempat menunggu customer kan. Sedialah kalah tempat duduk ataupun kursi kat dia. Itu kita punya aset. Bangunan, lok kedai kita itu sebagai aset tetap kita. Mesin yang kita guna, mesin polish, mesin mampak udara, water jet, dan semuanya itu tergolong dalam aset tetap kita. Right. Seterusnya, aset semasa. Aset iaitu nilai sentiasa berubah. Nilai sentiasa berubah. Apa yang dimaksudkan nilai sentiasa berubah? Dia akan berubah, akan mengalami susut nilai. Contohlah kita guna tuala baru beli baik, tuala baru RM3. Contohlah tuala RM3. Apabila kita tak selalu guna, tuala tu akan kotor, tuala tu akan rosak, jadi nilai dia akan berubah, nilai akan turun jadi kain buruk kan. Jadi nilai dia akan jadi RM1, RM2. Tak ada orang jualnya kan. Tak ada pula orang jual balik. Jadi nilai dia, benda tu akan berubah. Jadi jangka hayat dia lebih kurang daripada 1 tahun. Contoh permutan, stok, tunai, tunai di bank atau di tangan. Stok ni yang maksudnya itulah stok yang kita ada, bahan pengilap, bahan polish, wet, tuala, berus, kita punya stok kita tu. Tunai di bank, yang kita dapat lah tunai di bank, berapa banyak duit masuk dalam bank, dan tunai dalam tangan, berapa banyak duit di tangan kita yang kita simpan, kan. Alright, seterusnya, liability. Apa yang maksud dengan liability? Liability ni adalah hutang perniagaan kepada pemilik atau pihak luar. Liability ni, hutang ni ada dua. Ada hutang semasa, ada hutang bukan semasa, jangka panjang. Maknanya kita berhutang dalam jangka panjang lah. Liability semasa, hutang yang perlu dijelaskan dalam 1 tahun. Dalam masa terdekat kita kena jelaskan hutang tu. Contoh kan, kita beli alat lah, kita beli alat pemampak udara. Kita buat perjanjian, kita bayar dalam masa 6 bulan. Itu tak sampai kan, perlu masa dalam 1 tahun. Itu maksudnya pemihutang. Pemihutang dan overdrive. Right. Seterusnya, liability bukan semasa, jangka panjang. Hutang yang boleh dijelaskan lebih dari 1 tahun. Ni macam gerah tanah lah. Kita beli lok kedai tu. Tu hutang jangka panjang lah tu. Ni pinjaman bercagaran. Gadai janji. Ni contoh. Contoh. Alright. Seterusnya, ikuti pemilik. Apa yang dimaksudkan dengan ikuti pemilik? Iaitu modal. Kamu kena ingat, modal yang dilaburkan ataupun duit yang dikeluarkan oleh pemilik, dan keuntungan. Keuntungan perniagaan dalam bentuk tunai, duit yang kita dapat lah, premis, kenderaan dan perabot. Alright. Premis, lok kedai tu pun ikuti pemilik kita juga. Kenderaan yang kita gunakan, perabot yang kita guna pakai pun tergolong dalam ikuti pemilik. Alright.
Seterusnya, apa yang dimaksudkan pula dengan hasil? Hasil. Apa kita hasil? Hasil yang pertama, okey, iaitu okey. Yang pertama dia berkait dengan jualan barang niaga. Kalau dekat bengkel pencegahan kita ada menawarkan barang niaga, contohnya apa? Contohnya menjual pelapik kaki, menjual stiker sambil-sambil kan, menawarkan perkhidmatan, kita jual juga kat situ. Minyak wangi ke, itu sebagai jualan barang niaga. Tapi kita kemahiran mencuci kenderaan ni lebih pada perkhidmatan yang diberikan. Kita cuci luar, vacuum, wet polish. Inilah kita perkhidmatan kita yang paling utama, hasil yang kita dapat. Kalau satu kereta RM7, itulah kita punya pendapatan kita. Okey, faedah simpanan. Faedah simpanan ni yang kita simpanlah simpanan kita. Ada yang yang dapat faedah. Di mana kita melabur tu, faedah kita. Alright. Contoh tabung haji lah, yang paling senang tabung haji. Tabung haji setiap tahun dia ada faedah yang kita akan dapat. Dia ada dapat Alright, seterusnya sewa diterima. Ini kalau yang berkait dengan menyewa lah. Dia ada satu rumah, dia sewa dekat pelajar duduk, dia dapatlah kadar sewa bulanan tu kan. Dapatlah dia pendapatan, hasil orang panggil. Dividen. Dividen ni kalau masuk apa-apa pelaburan ataupun koperasi, apa-apa sahaja, agensi apa-apa saja yang menawarkan dividen. Dia selalu dikira dalam peratusan. Berapa peratus dapat dividen tu. Okey? Alright. Seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan belanja? Okey, belanja. Alright. Okey, belanja. Apa maksudkan dengan belanja? Baik, belanja. Yang pertama ialah semua kos yang dibayar untuk perniagaan seperti pertama, belian barang niaga. Belian. Jangan kamu takut pula istilah ni. Ini maksudnya belilah. Beli. Nama dia belian. Belian barang niaga dalam car wash. Apa yang kita kena beli? Kita kena beli tuala kan. Kita kena beli pengilak kereta. Pengilak kereta. Ni L. Pengilak kereta. Polish. Wet. Itu pengilak kereta lah. Apa lagi? Barang niaga kita. Berus kan. Alright. Dan macam-macam lagi lah yang ada. Seterusnya gaji. Gaji adalah kos yang kita bayar juga. Dah dapat pendapatan, pekerja kita ada 3 orang, jadi kita bayarlah gaji diorang per bulan. Kita bayar gaji. Sewa pun selalu dikira per bulan kan. Kalau kita sewa lok kedai, kawasan tu kita kena bayarlah. Kalau 500 lah kan. Alright, sebab tu kalau lok kedai ni, kalau kita ada kawasan sendiri, baru kita boleh potong sewa ni, tak perlu bayar sewa lah. Elektrik. Elektrik yang kita gunakan pun kena bayar melalui bil elektrik yang sampai bulan-bulan tu. Kan. Di samping elektrik ada lagi satu lagi. Apa? Bil air. Bil air pun kita perlu bayar. Selalunya bil air lebih rendah daripada bil elektrik kan. Betul tak? Bergantung atas penggunaan kita jugalah. Kalau kawannya banyak guna air ni. Promosi dan iklan. Kalau kita promosi dekat Telegram, WhatsApp, apa kos kita? Kos tenaga kan. Kos kepakaran. Kalau kita suruh orang pekerja, kos kepakaran lah. Kalau kita buat sendiri mungkin tak ada kos lah. Tapi kalau kita buat apa? Kalau kita buat banner, poster, ni ada kos lah untuk periklanan. Banting dan semuanya lah. Ada kosnya. Seterusnya. Ini ada contoh sajalah kedai beg. Kalau kedai beg kita boleh tahu dia menawarkan apa. Mestilah dia barang usaha niaganya adalah beg. Ada juga baju. Dalam ni ada juga kasut, tali pinggang dan semuanya lah. Kalau kita pula kedai car wash,
Apa? Perkhidmatan. Nak cuci luar, cuci dalam. Okey, vacuum, bag semua. Okey. Kalau lagi banyak kita punya jenis perkhidmatan, lagi bagus lah sebab kita dapat offer lagi banyak perkhidmatan kita kan. Tiba-tiba sambil menunggu ada perkhidmatan mengurut pula, reflexology. Lagilah orang tertarik dah datang kan. Okey, itu bergantung strategi kita lah. Okey, dalam perniagaan. Okey. Seterusnya, alright. Ini yang terakhir, okey. Persamaan perakaunan. Okey, persamaan perakaunan. Okey, jumlah aset suatu perniagaan mestilah sama dengan jumlah liability. Kita dah kata liability itu apa kan? Itu adalah hutang. Hutang kita. Ekuiti pemilik adalah modal yang laburkan. Modal yang dilaburkan, duit yang kita dapat di tangan tu kan, duit dalam bank, premis kenderaan, itu adalah ekuiti pemilik. Premis apa yang kita ada, kenderaan apa yang kita miliki, kan. Alright, itu dikira sebagai aset. Tambah 2 ni sebab jadilah aset. Okey, jadi kata kesimpulannya, okey, dalam bab simpan kira-kira ni, okey, benda ni akan penting apabila kamu akan jadi peniaga suatu hari nanti. Mana tahu kan, dalam banyak-banyak ada murid cikgu nanti ada jadi peniaga, tak semestinya car wash. Okey, tak mestinya car wash, mungkin ada yang jadi bidang pertanian, ada yang buat makanan. Kita tak tahu. Jadi benda-benda ni kamu kena ambil tahu. Aset kamu kena tahu. Kalau buka bisnes kecil-kecilan pun mesti ada aset. Mesti juga ada hutang. Ada hutang. Apa yang kamu hutang? Selalu hutang ni banyak kepada perniagaan besar lah. Kalau kecil-kecilan mungkin tak ada kot. Sebab kena beli alat-alat yang kecil kan. Alright. Ikuti pemilik. Yang baru cikgu kata tadi. Apa yang kamu ada? Ikuti pemilik adalah kamu punya milik lah. Apa kamu milik? Modal yang kamu ada. Alright, modal dari segi premis kenderaan, tunai di tangan. Okey. Alright, hasil. Kalau kalau jual kek, jual biskut kan, ada juga hasilnya kan. Hasil jual beli kita dah, jurus niaga kita tu. Belanja, kos ni adalah belanja. Kalau kita buka perniagaan pertanian kan contohnya kan. Jual kangkung, kok ada juga kos je. Apa dia? Baja. Kos apa? Kos bil air kan. Kita menyiram air tu. Kos peralatan juga. Dan macam-macam lah lagi. Okay? Alright. Setakat ini saja penerangan cikgu. Harap kamu dapat memahami. Okay, selepas ini jangan lupa buat latihan. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.